Assalamualaikum. Farah dan juga Dia hari ini berada di sebuah kondominium yang terletak di Puchong, Selangor. Ya, betul Farah. Rumah yang kita nak pergi tu ni adalah rumah milik seorang content creator home decor yang juga terkenal dalam kalangan kaki decor. Dan kalau korang nak tahu, beliau ni sangat famous dengan projek-projek DIY decor. Oh, I see. Okey, tapi yang paling penting beliau juga sangat famous juga dalam mendekor bilik anak-anaknya. Betul dia, dan memang cantik sangat bilik anak dia tau. So, Farah tak sabar tak? Jom, apa lagi? Kita nak pergi. Okey, tapi sabar dulu. Sebelum tu, korang jangan lupa untuk like dan subscribe our YouTube channel House Tour Malaysia. Okey? Okey, Farah, jom. Kita pergi sekarang. Let's go. Hey Hostel Malaysia, selamat datang ke Hey Sabtin. Jumpa masuk. Saya Fatin Kiridi dari akaun Instagram Hey Sabtin. Saya adalah seorang suri rumah dan juga PA kepada suami saya, Sabran, yang merupakan seorang life planner. Kami tinggal di rumah ini dengan dua orang anak kami yang berumur 4 tahun dan 1 tahun. Okay, sedikit pengenalan mengenai rumah kami. Rumah kami ini terletak di Puchong, jenis kondominium dengan berkeluasan 1,001 square feet. Mempunyai 3 bilik, 2 bilik air, 2 balkoni dan 1 service yard. Kami dapat kunci rumah ni pada bulan Oktober 2019 dan dalam masa 2 bulan kami siapkan renovation, dan renovation yang kami jalankan tu adalah basic renovation saja dengan berbajetkan sebanyak RM36,000, dan pada hujung tahun 2019, pada hujung bulan Disember 2019, alhamdulillah kami dapat pindah masuk, dan pada bulan ni, tahun ni genaplah 3 tahun kami tinggal dekat sini. Rumah kami berkonsepkan modern minimalist dengan gabungan tema Japanese dan juga Scandinavian. Okey, jom kita start tour. Okey, so ini adalah ruang yang pertama, iaitu main entrance pada rumah kami. Okay, semasa renovation, kami hanya spend sebanyak RM950 untuk powder coated grill, pintu grill ni. Okay, kalau you all tengok sebelah kiri saya ni, ada 2 rak kasut yang di mana sebenarnya rak kasut ni berbeza, tapi dia nampak sama tapi tak serupa. I stackkan dia di atas satu sama lain dan I minta kontraktor untuk drillkan dekat wall supaya tak ada insiden rak kasut jatuh. Dan di sebelah kanan saya ni pula, ada frame ayat-ayat Quran dan juga saya letakkan satu pokok kat sini untuk naikkan seri ruang ni. Dan dekat atas sana adalah plug Assalamualaikum daripada Photocraft. Okey, jom kita ke ruangan yang seterusnya. Okay, bila kita masuk ke dalam rumah jenis kondominium, selalunya layout yang tipikal adalah dapur. So inilah dapur kami. Okey, so ini adalah main kitchen kami, dry dan juga wet. So macam mana saya maksimiskan penggunaan ruang yang limited pada main kitchen ni adalah dengan menggunakan sinki yang lebar dan dalam. Sinki ni ukuran dia lebih kurang 2 kaki. So bila saya perlu basuh pinggan mangkuk, periuk apa semua, saya tak perlu letak kat atas worktop. Saya hanya letak humban je semua dalam sink. So dapur akan nampak lebih kemas. Lepas tu memandangkan sink pun dah 2 kaki. So dekat atas ni kita ada rak untuk keringkan pinggan mangkuk pun 2 kaki. So banyak yang saya boleh basuh, banyak juga yang saya boleh keringkan. So okey, kat sebelah ni pula adalah worktop. Worktop iaitu lebih kurang 2 kaki juga. So dekat sini lah saya akan prep makanan untuk masak, dan saya korbankan ruang untuk memasak dengan menggunakan domino hob. Domino hob ni datang dalam pelbagai jenis. Dia ada induction, elektrik, gas dan juga seramik. Tapi saya pilih induction sebabkan saya tak nak ada gas, tong gas. Jadi dekat bawah ni saya tak perlu letakkan tong gas. Kat bawah ni saya boleh letakkan periuk-periuk dan barang-barang lain lah.
So dekat atas ni kalau in case macam anak-anak termain atau turn on dapur induction ni, dia tak akan panas dengan sendirinya sebab dapur induction ni hanya akan berfungsi, hanya akan panas bila dia ada contact dengan periuk-periuk yang electromagnetic friendly, tak silap. So kalau macam saya letak tangan, memang tak akan panas. Itu berkenaan dengan dapur, dengan hob. Hood juga saya minimizekan ruang dengan menggunakan recirculating hood, iaitu maksudnya kat atas ni tak perlu ada apa ruang untuk letak hose. Jadi udara yang kotor, grease semua tu akan diserap masuk ke dalam hood. Dalam ni ada charcoal filter. So udara yang bersih akan keluar ke atas, dia akan recirculate balik. So saya dengan dalam masa yang sama, saya boleh adakan storage yang banyak untuk benda-benda lain, memandangkan dapur ni agak kecil. Okay, selain daripada itu, dekat bahagian sini, kat tepi sekali, dalam satu kaki yang baki satu kaki, ada water purifier. Dan dekat atas ni, kabinet yang slim ni, kat atas ni, saya letakkan semua perkakas minuman. So, teko, jug, cawan, semua ada kat atas ni. Okay, jom kita ke toy unit pula. Okay, kalau kat toy unit ni kan, you all boleh tengok yang saya tak gunakan built-in oven dengan microwave. Built-in oven dengan microwave ni actually daripada rumah sewa yang sebelum ni. Jadi, memandangkan dia masih okey lagi. So, kita orang decide untuk gunakan je, dan I minta kontraktor untuk buatkan ruang untuk I letakkan oven dengan microwave ni. Dan sama juga macam dapur yang main kitchen, kat atas ni juga adalah more storage lah untuk dapur. So memang saya letakkan periuk nasi dan air fryer dekat sini sebab memang jarang pakai. Sebab selalunya kalau masak, memang saya tak masak benda yang sama setiap hari. Kadang-kadang masak soup base, kadang-kadang masak stir fry ataupun masak spaghetti, pasta kan. So tak hari-hari guna. So jom kita ke bahagian ketiga kitchen, iaitu kitchen island. Okay, so ini adalah kitchen island kami. Bagi saya, untuk dapur yang kecil, at least lah, dapur kecil ke besar ke, at least kena ada kitchen island. Sebab apa? Sebab lepas kita masak ataupun lepas balik pada shopping groceries kan, kitchen island ni memang sangat membantu untuk jadikan dia sebagai tempat untuk kita letak semua barang-barang yang kita tak nak sepahkan dekat main kitchen. Okay, untuk kitchen island ni, saya memang sengaja minta kontraktor untuk tolak dia rapat ke pintu utama sebab nak jadikan bahagian depan yang berhadapan dengan pintu utama ni sebagai storage. Counter stool ni selalunya lah kan, bila orang design kitchen, selalunya counter stool ni menghadap ke dalam dapur. So dia boleh, orang yang duduk dekat counter stool ni, dia boleh berkomunikasi dengan chef yang masak. Tapi berbeza dengan rumah kami, sebabkan saya dah tolak kitchen island ni rapat ke pintu utama. So counter stool ni menghadap ke luar kitchen. Tapi tak bermaksud dia menghadap ke dinding yang kosong saja. Sebab apa? Sebab siapa-siapa yang duduk kat counter stool ni, dia boleh berkomunikasi dengan orang-orang dekat ruangan lain dekat dalam rumah ni. Kat mana? Saya tunjukkan. Okay, so ini adalah entryway kami. Simple je, saya letakkan satu cermin bulat besar yang berukuran lebih kurang 80 cm. Kat bawah ni ada kabinet Aiva daripada IKEA yang saya catkan dia dengan menggunakan cat minyak. Okay, function mirror ni kan sebenarnya selain daripada untuk memberi efek ruang ni nampak lebih luas, yang kedua untuk kami bersiap-siap lah sebelum keluar rumah. Function yang ketiga adalah untuk connectkan siapa-siapa yang duduk dekat counter stool tadi kat dapur tu dengan ruangan yang lain kat rumah. Maksudnya dia boleh nampak reflection orang-orang yang dekat ruang makan, dekat ruang tamu. So kalau siapa yang duduk dekat counter stool tu tak adalah terasa macam terpisah, tak adalah terasa macam terasing daripada bahagian ruang rumah yang lain. Berbalik kepada kabinet Aiva yang I cat ni, kenapa I cat? Sebab I nak dia nampak seamless dengan warna dinding yang ada kat sini. So bila sebelum ni warna dia adalah warna coklat, warna kayu kan. So bila warna kayu tu dia terlalu terlalu timbul. Jadi saya nak tone down dia. Saya cat dia dengan menggunakan warna yang lebih kurang sama dengan warna dinding.
So untuk decoration pula, saya lebih sukakan decoration yang simple, yang ada sedikit pohon-pohon hijau, sama macam yang dekat dapur tadi. Saya memang suka letakkan apa-apa je daun yang berwarna hijau, ataupun kadang-kadang saya letak juga bunga, tapi selalunya saya akan pilih bunga yang warna dia putih ataupun warna-warna pastel untuk naikkan seri tanpa nampak serabut. Okey, jom kita beralih ke ruang seterusnya, iaitu ruang makan. Tapi sebelum tu, saya nak highlight sikit kat bahagian bucu ni. Kami letakkan kerusi urut. Kenapa kami letakkan kerusi urut ni? Sebenarnya dia adalah suami saya punya. Semasa PKP, kan tak boleh keluar ke mall. Suami saya memang suka tau duduk dekat atas kerusi urut dekat mall tu. Semasa PKP dia agak bosan dekat rumah sebab tak boleh nak berurut kat kerusi. So apa yang dia buat? Dia beli. So bila dia beli tu, kami tak ada ruang lain untuk simpan. Memandangkan rumah kami ni hanyalah 1,001 square feet tadi kan. Kecil je. So kami rasa bucu ni lah yang paling sesuai untuk letakkan kerusi urut tanpa mengganggu function ruang yang lain. So untuk wall art dekat atas ni pula, actually ni anak-anak kami yang hasilkan baru-baru ni pada 6 Disember. Saya bagi diorang main watercolour dan kebetulan cantik pula hasilnya. So saya framekan dia, so tak perlu nak beli wall art lain. Okay, untuk bahagian meja makan pula, simple je. Ada satu pendant light daripada IKEA. Nama pendant light ni adalah Vuxjo. Dan dekat atas meja ni memang saya selalu kosongkan sebab bukan saja meja ni kami gunakan untuk makan, tetapi kadang-kadang kami juga guna meja ni untuk buat kerja, dan kadang-kadang anak-anak buat aktiviti kat atas meja ni. So memang sepanjang masa memang selalu meja ni dibiarkan kosong. Okey, untuk ruang meja makan ni, saya decide untuk minta kontraktor buatkan minimalist wall panel yang macam ni. Saya susunkan setiap wall panel ni jarak-jarak macam ni secara rawak, dan saya minta dia untuk lekatkan pada dinding dan catkan dia sama colour dengan warna dinding lah. Saya dapat inspirasi untuk minimalist wall panel ni dari Pinterest. Dalam gambar tu dia buat dekat bilik tidur, tapi saya decide untuk gunakan dia dekat bahagian ruang makan supaya ruang makan ni nampak walaupun nampak simple tapi dia ada tekstur. Okey, jom kita ke ruang tamu pula. Okey, ini adalah ruang tamu kami. Ruang tamu kami pun simple je, masih mengekalkan konsep yang minimalis. Okey, dekat bahagian yang pertama ni kita ada display kabinet yang saya letakkan sebahagian daripada suami saya punya award. So, dia dah berada dalam bidang ni dah hampir 8 tahun. So ini adalah antara koleksi award suami saya. Yang lain selebihnya dia letak dekat office. Okey, untuk bahagian TV pula, masa renovation kami tak buat apa-apa major renovation, kami tak buat TV kabinet, tapi ada satu benda penting yang saya rasa perlu ada pada rumah untuk nampakkan ruang TV nampak lebih kemas, iaitu dengan sorokkan wire ke dalam dinding. So masa renovation saya dimintakan kontraktor untuk buatkan laluan lubang untuk selitkan wire ke belakang. Jadi wire tu tak adalah nampak serabut kan. So dekat bawah ni pula, dekat bahagian belakang TV kabinet ni, saya lekatkan satu shelf dan saya letakkan semua wire-wire extension, plug-plug semua dekat belakang TV konsol. Okey, jom kita ke bahagian seterusnya. Dekat tepi ni ada hallway untuk masuk ke dalam bilik ruang tidur utama. Saya letakkan kabinet. Kabinet ni adalah kabinet Knox Hub daripada IKEA yang sebenarnya adalah kabinet dapur. Tapi saya gunakan dia sebagai kabinet untuk hallway ni sebabkan dia punya width dia pendek. Untuk kabinet ni saya letakkan semua sarung bantal, sarung cadar, towel, lekung dan sebagainya. So saya jadikan kabinet ni sebagai linen cabinet. So dekat atas ni you all boleh tengok decoration yang saya selalu letakkan adalah basically simple je. Saya lebih suka gabungkan warna-warna neutral seperti hitam, warna brown, kelabu, putih dan sebagainya.
Okey, untuk barang-barang deko ni, ada yang saya beli dekat Shopee, H&M Home dan sebagainya. Tapi kalau you all yang memang dah follow I dekat Instagram, Hesaptin, you all tahu yang saya memang suka buat DIY. So, ini adalah antara DIY yang saya hasilkan. Dia adalah inspirasi daripada Kizu lamp daripada End Tradition yang di mana bawah ni sepatutnya adalah marble base. Tapi saya gunakan botol sabun dan saya catkan dia menggunakan cat akrilik dan juga bulu burung dan saya jadikan dia sebagai corak marble. So dekat atas ni actually kalau pada waktu malam kalau kita on lampu ni actually dia akan nampak lebih terang lah. Kalau waktu siang tak nampak sangat. So bercakap tentang DIY, saya ada lagi satu DIY yang terbaru iaitu coffee table. So coffee table ni adalah makeover daripada coffee table yang terdahulu. So coffee table yang lama masih ada kat bawah ni lah. Saya gunakan dia sebagai base dan saya jadikan kaki dia lebih chunky dengan menggunakan UPVC pipe. Dan dekat atas ni saya tambahkan 2 lagi layer round wood daripada plywood dan saya catkan dia dalam warna hitam untuk jadikan dia sebagai coffee table yang baru. So untuk bahagian sofa pula, kami memilih untuk menggunakan sofa dengan warna gelap sebab anak-anak pun masih kecil. Kadang-kadang kalau diorang tumpahkan makanan atau diorang makan dekat sini, area sini pun so tak susah untuk kami bersihkan. So untuk menaikkan seri ruang sofa ni, saya gunakan pillowcase daripada Fern KL untuk dengan menggabungkan beberapa corak dan tekstur dan juga warna untuk menaikkan seri kat ruang sofa ni. So dekat atas sofa ni you all boleh tengok saya letakkan satu cermin besar yang berukuran sama macam dekat entryway tadi, 80cm juga. Yang ini saya beli dekat Spotlight. So dekat bahagian sini juga saya ada letakkan satu lagi cermin. Cermin dekat sini adalah custom made daripada CLV Glass Tag. Okey, untuk bahagian lampu ni pula, sebenarnya lampu ni tak ada wiring tau. I letakkan je lampu ni, drillskan sendiri lampu ni dan letakkan rechargeable bulb dekat atas ni. So kalau macam waktu malam-malam ke nak apa feeling baca buku, sebenarnya scroll Instagram kan. So I akan onkan lampu ni untuk naikkan seri ruang ni. Okay, jom kita ke balcony yang pertama. Okay, untuk balcony ni semasa renovation, benda yang saya spend untuk renovation adalah dengan memasang invisible grill ni. Invisible grill ni, kenapa saya pasang invisible grill bukan grill yang biasa? Sebabkan yang pertama, of course untuk safety anak-anak. Saya nakkan ruang balcony ni dia open, terbuka untuk anak-anak bermain tanpa kami rasa bimbang ataupun takutlah dia orang panjat-panjat kan. Dan yang kedua, so bila I letak invisible grill ni dekat luar balcony, jadi bila nak bersihkan selindor ni lebih senang, lebih mudah. Dan yang ketiga, dia tak mengganggu pemandangan kat luar ni. So pemandangan dekat luar ni adalah tasik dan ia adalah salah satu sebab kenapa kami pilih rumah ni. Rumah kami ni menghadap matahari petang. So selalunya lah pada awal tahun bila matahari tu sangat panas, bila cuaca tu panas, matahari terik. So dekat bahagian balcony selalunya kami tutup dan kami akan turunkan roller blind. Dan satu rumah sebenarnya kami pakai roller blind yang sama sebab satu untuk memudahkan, untuk senang untuk manage dan yang kedua tak perlu nak cabut dan basuh, kami hanya perlu lap. So berbalik kepada pemandangan tadi, pada waktu matahari terbenam, hari-hari sebenarnya kami dapat tengok sunset yang berbeza. Kadang-kadang warna biru, kadang-kadang warna-warni, kadang-kadang warna merah. Dan sebenarnya ada juga yang request House Tour Malaysia untuk datang pada waktu sunset. Tapi waktu maghrib lah pula, takkan nak datang waktu maghrib kan. Okay, so bila balik kepada balcony yang panas ni, itu adalah salah satu sebab kenapa balcony kami ni mempunyai kuantiti pokok yang sangat limited dan saya memilih untuk letakkan pokok zaitun hidup ni sebab dia adalah drought resistant. Dia memang sangat tahan panas dan pada waktu saya beli tu saya beli pada bulan Jun tahun ni. Dia berukuran lebih kurang, tinggi lebih kurang 110 cm dan sekarang ni dah lebih 6 bulan, dah 6 bulan. Kita boleh tengok yang dia hampir sama tinggi dengan saya. Dan saya beli pokok zaitun hidup ni daripada Pururia Florist KL. Dan di sebelah kiri ni saya pula ni ada satu pokok.
Saya pun tak tahu apa nama dia. Dan saya letakkan 2 kerusi yang baru saya beli daripada Taobao Lazada. Kalau you all tengok dekat bahagian flooring pula, kami menggunakan flooring jenis floor decking daripada IKEA. So untuk keluasan balkoni kami yang lebih kurang 10 kali 3 kaki lebih ni, kami guna sebanyak 4 set floor decking Ranen. Okey, bercakap tentang flooring pula, kalau tadi kat balkoni kami gunakan floor decking, dekat bahagian satu rumah ni actually kami pasang vinyl flooring daripada Al-Aqsa Carpets. Vinyl ni berukuran tebal dia 3 mm dan kami spend around 3,000 lebih untuk pemasangan dan juga semualah sekali siap satu rumah. Okey, jom kita ke bilik tidur utama. Tapi sebelum tu, saya nak tunjukkan dulu satu feature untuk masuk ke dalam bilik tidur utama kami adalah dengan adanya sliding door ni siap dengan frame. Actually masa asalnya pintu asal bilik ni adalah pintu jenis buka yang biasa tu, tapi dia mengganggu laluan ke dalam toilet, nak masuk ke toilet utama. So my husband cakap apa kata kita tukar kepada pintu sliding door. So lepas our contractor buatkan pintu ni, tengok-tengok termatching pula dengan colour dinding iaitu warna soft grey. So jom kita masuk. Okay, untuk pintu ni kami spend lebih kurang 3,900 siap frame, siap pasang dan frame dia tutup depan dan belakang. Okay, so ini adalah ruang tidur utama kami. So dekat bahagian bilik ni, benda yang kami spend untuk renovation hanyalah full height wardrobe ni. Dan untuk full height wardrobe ni, kalau you all boleh tengok, saya memang request untuk kontraktor buatkan satu panel pintu ni full dengan cermin. Sebabkan supaya satu untuk efek ruang ni nampak lebih besar, dan yang kedua supaya kami tak perlu tambah lagi full height mirror yang lain, sebab kami boleh just gunakan mirror yang ada pada pintu kabinet ni. Berhadapan dengan katil kami adalah tempat untuk letakkan untuk gantung towel dan juga almari solek. Almari solek ni adalah daripada rumah kami yang terdahulu, rumah sewa yang terdahulu. So saya pun tak tahulah ada lagi ke orang guna almari ni. Kalau ada, kita geng. So jom kita ke balkoni yang kedua ni. Untuk balkoni yang kedua ni kami letakkan visible grill juga. So total cost untuk kedua-dua balkoni adalah sebanyak 4,800. So dan ada juga orang tanya tahu untuk balkoni yang kedua ni tak tempias ke? Actually untuk kedua-dua balkoni kalau hujan dia hanya tempias separuh saja daripada balkoni. So tak perlu risau. Memang kadang-kadang kalau angin tak kuat, kami memang akan buka sliding door supaya boleh rasa kesejukan angin tu. Sekarang saya nak bawa you all ke 3 lagi ruang dalam rumah ni yang saya buat makeover selepas setahun, 2 tahun dan 3 tahun tinggal kat rumah ni. So ruang yang pertama adalah laundry room. Jom. Okay, so ni adalah laundry room kami. Laundry room kami ni berukuran lebih kurang 5 kali 7 kaki. Memang kecil je, memandangkan kami masih menggunakan washing machine jenis top load ni. Tapi dalam masa yang sama saya nak ada countertop. So apa yang saya buat, saya design this countertop dan bagi kat kontraktor untuk dia buatkan cement countertop yang berbentuk zigzag macam ni. Sebab apa? Sebab untuk memudahkan saya naik turunkan penutup top load washing machine ni. Dan juga dalam masa yang sama, kenapa zigzag adalah sebab kami masih nak menggunakan tingkap ni. So fungsi tingkap ni masih berguna lah. So dekat atas ni kami letakkan open shelf untuk letakkan serbuk pencuci dan juga penyangkut baju dan sedikit dekorasi. So dekat dalam dekorasi dekat laundry room ni, saya menggunakan warna-warna yang sama macam seluruh rumah, iaitu warna-warna neutral, hitam, coklat, kelabu dan putih. So dekat atas ni ada lagi satu kabinet Knox Hulk daripada IKEA yang kami letakkan barang-barang pencuci dan sebagainya. Okay, so dekat bahagian tepi laundry room ni, saya buatkan ruang pantry dengan meletakkan 3 shelf leg daripada IKEA. Dan dekat sini kalau you boleh tengok, saya letakkan dalam bakul ni ada barang tools, toiletries dan barang-barang miscellaneous items lah.
Okay, sekarang kita ke bilik anak-anak yang saya makeover selepas 2 tahun tinggal dekat rumah ni. Okay, bilik anak-anak ni saya terbahagikan dia, ruang ni kepada 2 bahagian, iaitu ruang bahagian dinding yang hijau ni untuk almari pakaian dan juga tempat mainan mereka. Manakala untuk bahagian yang kedua, iaitu tempat tidur anak-anak, saya gunakan warna toasty grey daripada Dulux untuk suasana yang lebih tenang. Okay, kalau you all boleh tengok dekat sini almari pakaian anak-anak. Saya bahagikan ni kepada ni almari anak perempuan, almari anak lelaki dan sebagainya. Okay, so kat bahagian sini kita ada almari warna hijau ni. Almari ni adalah almari Aiva yang saya cat balik dia dengan menggunakan water based paint. Dan dekat dalam ni kalau you boleh tengok adalah sebahagian daripada mainan anak-anak yang diorang main seharian. So untuk mainan diorang ni saya akan rotate setiap 2 minggu ataupun setiap sebulan supaya mereka tak bosan dengan mainan yang diorang ada. So dekat bahagian tepi ni saya buatkan satu reading corner untuk anak-anak. Saya letakkan 2 shelf, 2 rak buku daripada IKEA juga, dan supaya memudahkan untuk anak-anak untuk mengambil dan letakkan buku. Dan dalam masa yang sama saya nak anak-anak biasa dengan buku. So kita beralih ke tempat tidur mereka pula. Okay, kalau you all tengok kat sini, kat belakang ni adalah almari pakaian yang biasa. Tapi saya makeover dia, saya cat dengan menggunakan warna yang sama dengan dinding supaya dia nampak lebih seamless dan nampak lebih eksklusif. So bercakap mengenai katil mereka, katil ni adalah daripada IKEA. Nama katil ni adalah IKEA Slack. Satu benda yang saya suka berkenaan dengan katil ni adalah katil ni boleh dipanjangkan kepada 3 kepanjangan. Yang ini adalah yang paling pendek, iaitu sepanjang 135 cm. Kenapa saya pilih katil ni? Sebab saya nak diorang ada katil sendiri, tapi dalam masa yang sama katil ni boleh dipendekkan supaya diorang ada ruang yang besar untuk diorang main. So kalau you tengok kat bahagian dinding kiri dan kanan ni adalah tempat tidur anak perempuan saya, dan ini sebelah sini adalah tempat tidur anak lelaki. Saya letakkan dekor-dekor mostly daripada small business, local small business. So kalau you all tengok kat sini ada craft daripada Photograph, MSY Craft, ada dari Kekoa Studio, Enchanted Pindem, dari Mami's Macrame dan juga benang by Nini. Okay, so kalau you all boleh tengok dekat bahagian dinding hijau ni, kebanyakan dekorasi dekat sini adalah berasaskan kayu dan semuanya adalah daripada Photocraft. Okay, so ini adalah ruang terakhir dalam rumah ni untuk tour kali ni. Ini adalah home office suami saya, Sabran. So dekat bahagian sini adalah ruang meja tempat kerja dia. Saya memilih untuk menggunakan full length table supaya dia nampak lebih kemas dan senang untuk dia capai printer dan barang-barang dekat atas table ni. So kat bahagian atas ni pula ada open shelf yang saya letakkan item-item dekorasi dan juga sebahagian daripada award suami saya. Okay, so untuk bahagian belakang tempat kerja suami saya buatkan wall gallery yang di mana saya catkan pintu ni sama warna dengan dinding supaya dia nampak lebih menyeluruh. So bila function dia adalah bila suami saya ada Zoom meeting dengan klien, dia boleh gunakan wall gallery ni sebagai background dia supaya nampak lebih profesional. Sebab sudi tour dengan House to Malaysia hari ni. Okay, sama-sama. Thank you Farah, thank you Dia. Farah tengok kan, dekat rumah ni langsung tak ada pokok tiruan atau bunga tiruan ya. Yeah, sebab kami memang tak nak ada pokok tiruan. Kalau you perasan, actually kapet pun kita orang tak letak sebab tak nak kumpul ni habuk. So pokok-pokok tiruan memang tak ada kat rumah ni sebab nak kurangkan habuk tu. Kalau korang nak tahu, Fatin ni sangat terkenal sebagai orang yang suka DIY dan juga bilik anak dia yang sangat cantik. So nak jugalah tanya tips ni. Alright. Kalau lah kan orang lain nak buat bilik nak dekor cantik-cantik untuk anak, ada tak tips yang istimewa dari Hip Sabtin sendiri? Okay, satu je tips yang paling penting sebelum you all nak start decorate bilik anak-anak adalah untuk cat dinding.
So dengan bila korang cat dinding tu, so akan nampakkan bilik tu terus berterasa lain. So korang gunalah colour-colour yang jenis soft seperti pastel, dan untuk mengekalkan aestheticness of the room tu, you all jangan rush bila nak beli barang-barang decoration. As usual korang kena tengok dulu lah dalam Pinterest ataupun Instagram, cari inspirasi, cari rujukan dulu, jangan rush. Dan hanya beli satu persatu. So bila you all nak decorate tu, slow and steady sebab home takes time. Itulah Farah, kalau dia tengok rumah ni banyak juga barang DIY tu, macam coffee table DIY, lampu pun DIY juga. Thank you. Okay Fatin, ni ada sedikit hadiah daripada pihak sponsor kita, iaitu DAG. Thank you DAG. Bukan bantal je tau, tapi ada apa ni? comforter juga ni, set comforter. Okay. Thank you so much Farah, Dia, House to Malaysia and DAG. Alright guys, kalau korang nak tips deco daripada Fatin, korang boleh follow ke IG Hey Sabtin, HEYSABTYN. Jangan lupa follow, okay? Okay, jangan lupa follow tau. Okay Fatin, thank you so much untuk hari ini. Sama-sama Dia. Okay. Baiklah, pada korang jangan lupa untuk subscribe our YouTube channel House to Malaysia, okay? Dan tinggalkan komen-komen yang positif. Sampai kita berjumpa lagi for the next episode. Bye! Bye-bye!